Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali pengajian kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda, termasuk pada hadis yang ke-37. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh faqad at'aba sab'ina malakan alfa sabah. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesiapa yang membaca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, artinya semoga Allah membalas bagi pihak kami apa sahaja yang layak kepada baginda. Faqad at'aba sab'ina malakan alfa sabah, sesungguhnya dia telah memenatkan 70 malaikat yang menulis ganjarannya selama 1000 pagi, iaitu 1000 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini berkenaan tentang satu amalan bacaan yang memohon agar Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ganjaran yang selayaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang berkata jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, siapa yang berkata ataupun yang membaca bacaan ini, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, Nabi kata siapa yang baca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu faqad at'aba sab'ina malakan alfa sabah, maka sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala, telah memenatkan 70 malaikat yang menulis ganjaran bagi orang yang membaca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu selama 1000 hari. Siapa yang membacanya jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala memenatkan 70 malaikat untuk menulis pahala-pahala orang yang membacanya selama 1000 hari. Dia baca, tuan-tuan, hari ini jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, maka diberikan pahala yang ditulis oleh malaikat yang mana pahalanya selama 1000 hari. Selama 1000 hari. Maka kata ulama, dianjurkan dalam kita nak beramal tentang hadis ini, dan maka oleh itu baik sekali jika dibaca 3 kali setiap kali selepas solat. Artinya dalam kaedah panduan kita nak beramal
berkenaan hadis ini, maka dianjurkan oleh ulama kaedahnya iaitu kita baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhnya tadi. Bacaan tersebut sebanyak 3 kali setiap kali lepas solat fardu 5 waktu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Setiap kali lepas solat fardu 5 waktu, maka baca bacaan ini sebanyak 3 kali. Boleh juga sebenarnya, kata ulama, dibaca pada bila-bila masa sahaja. Artinya tidak terikat waktunya. Sama ada nak membaca setiap kali lepas solat ataupun nak baca bila-bila masa sahaja yang kita ada ruang masa dan sebagainya. Cuma tinggal lagi ulama menyarankan untuk dibaca selepas daripada solat fardu 5 waktu sebagai tertib susunan supaya kita tidak meninggalkannya. Artinya Masya Allah tabarakallah, setiap kali kita baca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, maka dicatatkan pahala tu terus menerus hasil daripada bacaan tersebut selama 1000 hari. Selama 1000 hari. Maka apatah lagi kita dapat menjaganya, mengamalkannya setiap kali lepas solat fardu 5 waktu. Maka boleh juga dibaca pada bila-bila masa. Dan juga kalau ada ruang waktu yang lebih, nak baca sebanyak mana yang mampu pun boleh, tak menjadi masalah. Cuma tinggal lagi, kata ulama, sebagai ta'adduban, kitanya beradab, ya, walaupun itu hadis, matan hadisnya jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, cuma ulama menyarankan, mencadangkan kalau kita nak beramal, yang pertama tambah sayyidina. Tambah sayyidina. Sayyidina ni maknanya penghulu kami, tuan kami. Itu lebih molek lah, lebih beradab lah kita dengan Nabi SAW. Artinya kita tak sebut terus direct nama. Maka kata ulama, bahkan sebagai adab dan sunat tuan-tuan, dapat pahala kita menyebut sayyidina. Kerana Nabi SAW sendiri menyatakan, ana sayyidu li bani Adam ila yaumil qiyamah. Aku penghulu kepada anak cucu Adam sampai hari kiamat. Ana sayyid, kata Nabi SAW. Jadi oleh itu kita sebagai ta'zim, memuliakan, wa takrim, mengagungkan, memuliakan, menghormati, beradab dengan Nabi SAW, maka nak beramal dengan hadis ini tambah sayyidina. Artinya jazallahu anna sayyidina Muhammadan. Kemudian yang kedua tambah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau hak tengok dalam hadis tadi, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Jadi sebagai takriman, memuliakan, mengagungkan, menghormati serta beradab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ulama menyarankan yang pertama awal tu tambah sayyidina, lepas hak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lengkapkanlah ma huwa ahlu. Artinya bacaan yang sempurnanya jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sekali lagi, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu.
Ini bacaan yang dianjurkan oleh alim ulama. Jazallah, semoga Allah Ta'ala membalas, anna, bagi pihak kami, Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang layak kepada penghulu kami, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, semoga Allah balas bagi pihak kami apa sahaja yang layak kepada penghulu kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak balas, tuan-tuan, memang tak terbalas. Segala pengorbanan, jasa baginda Nabi SAW kepada kita tak akan terbalas, tuan-tuan, sampai hari kiamat. Kerana pengorbanan Nabi SAW sangat besar kepada kita. Kalau tak kerana Nabi SAW, hari ini, tuan-tuan, kita tak kenal apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Semuanya asbab apa yang kita perolehi pada hari ini, semuanya daripada baginda Rasulullah SAW. Maka selayaknya yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan sebagai satu faedah, iaitu oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala, menyebutkan dalam kitabnya Afdal as-salawat ala sayyidi as-sadat. Beliau menyatakan dalam kitab tersebut, guru yang kusanjungi Syekh Abdullah Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala menyebutkan bacaan ini jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, di dalam kitab Al-Uhud Al-Kubra. Ada disebut dalam satu kitab Al-Uhud Al-Kubra. Begitu juga dalam musannif ataupun penulis-penulis lain. Artinya banyak, tuan-tuan, dalam kitab-kitab alim ulama disebutkan tentang amalan bacaan. Kita mohon agar Nabi SAW diberikan ganjaran yang selayaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga, yakni Syekh Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala, berkata, bacaan ini termasuk dalam wiridku. Masya Allah, tabarakallah. Seorang ulama besar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan bacaan ini sebagai wiridnya. Apa makna wirid? Sebagai bacaan yang diulang-ulang banyak. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Al-Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala sendiri, tuan-tuan, menjadikan bacaan ini sebagai wirid. Artinya dia tidak meninggalkan amalan ini sehariannya, sentiasa membacanya, menjadikan wirid seharian. Itu Al-Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala. Sehingga kan Al-Imam Sya'rani menyatakan ini adalah termasuk, maksudnya bacaan ini termasuk daripada wiridku. Sehingga kan amalan Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, dia menjadikan wirid membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau menyatakan, aku membacanya sebanyak 1000 kali pada waktu pagi dan 1000 kali pada waktu petang. Masya Allah, tabarakallah. 1000 kali pada waktu pagi, 1000 kali pada waktu petang. Sebab bacaannya pendek saja, tuan-tuan. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Maka Al-Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, dia menjadikan wirid ni, menjadikan dia ulang-ulang 1000 pagi dan 1000 petang. Tuan-tuan bayangkan, jika sekali baca dicatatkan pahala selama 1000 hari. Kalau dah 1000 kali baca, gandalah berapa hari, tuan-tuan. Sekali 1000 hari, terus menerus pahalanya dicatat oleh malaikat 1000 hari. 1000 hari sekali. Kalau kita baca 3 kali, setiap kali solat fardu 5 waktu, lagi dah 3000 hari. Kalau jika sekiranya 1000 hari, Masya Allah, tabarakallah, berterusan, tuan-tuan, malaikat akan catat pahala, tanpa henti-henti. Ini saham besar, tuan-tuan.
Tak. Orang kalau hak nak masuk saham, dia masuk pelaburan, dia kata hak masuk seleput terus 1,000. Terus dapat tuan-tuan. Dia punya keuntungannya nanti hak dapat. Ada setiap hari tu ada dia punya untung, hak ujung nanti ambil lah dapat. Ini saham besar tuan-tuan. Dan kita pun mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu amalan yang memberikan keberuntungan yang sangat besar bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai akal yang waras, yang berkendak kepada kecintaan kepada baginda, sebagai kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu bentuk sebagai kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengurniakan, memberikan sepaling-paling baik ganjaran balasan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pun tuan-tuan, bila kita beramal, satu, insya-Allah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pasti tuan-tuan Allah taala akan kasih kepada kita. Yang ketiga, sebagai bukti juga kita kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jika kita dapat beramal ini tuan-tuan, bukan sebenarnya daripada kita nak beramal. Sebenarnya Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tuan-tuan dah tahu dah kita ni akan menyatakan ataupun beramal seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW berkehendak kita, Allah SWT berkehendak kita. Maka sebagai kasih dan cinta kepada Nabi SAW, maka selayaknya tuan-tuan dan sepatutnya kita jangan tinggalkan amalan ini, amalan yang sangat besar, ganjarannya sangat berganda tuan-tuan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga kan Al-Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala menjadikan seorang ulama besar, sehingga kan menjadikan bacaan ini wirid dia sehariannya, setiap kali pagi 1000 kali, setiap kali petang 1000 kali. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu ni tuan-tuan, sayugianya kata ulama, amalan ini jangan dipinggirkan. Seperti manalah tuan-tuan amalan kita masuk dalam bulan Rajab, maka dianjurkan untuk kita istighfar. Kerana bulan Rajab ini adalah bulan istighfar. Paling tidak pun minimal tuan-tuan dianjurkan 70 kali pagi, 70 kali petang istighfar. Takkan itu pun tak dapat tuan-tuan. Kerana apa? Kerana hak Nabi sendiri pun, Nabi kata atubu ilallah, aku bertaubat satu hari kepada Allah, yakni istighfar 70 marrah, 70 kali. Itu Nabi maksum, Nabi terpelihara daripada dosa. Kita ni terpalit pada dosa tuan-tuan. Kita ni pendosa. Tak dosa besar, dosa kecil tetap ada. Namun sebagai Nabi SAW nak menunjukkan betapa pentingnya istighfar, keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sendiri tuan-tuan tidak meninggalkan seharian itu tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada di bulan Rajab, bulan istighfar. Maka jangan tinggalkan istighfar setiap kali, paling tidak pun 70 kali pagi, 70 kali petang. Rabbi filli warhamni wa tub alayya, Rabbi filli warhamni wa tub alayya, 70 kali pagi, 70 kali petang. Disebutkan dalam kitab bahawasanya siapa yang mengamalkannya tuan-tuan, membaca Allahumma filli warhamni wa tub alayya 70 kali, maka insya-Allah tubuhnya tidak disentuh oleh api neraka. Artinya insya-Allah tuan-tuan dia itu ahli syurga kerana tidak disentuh oleh api neraka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka sebab itu ini panduan beramal. Dan panduan beramalnya tadi, kaedahnya, maka yang pertama tadi tambah sayyidina, kemudian yang kedua tambah sallallahu alaihi wasallam dalam kita nak beramal bacaan tersebut, sebagai tanda takrim, ta'zim, ta'adduban kepada baginda Nabi SAW. Bahkan ulama membolehkan, para ulama membolehkan untuk menambah sayyidina dan juga sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan tuan-tuan. Itu salah satu bentuk kemuliaan kita, adab kita, pengagungan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Mudah-mudahan Allah SWT campakkan hidayah, taufik kepada kita, kekuatan untuk mengamalkannya, dan insya-Allah kita akan mendapat kasih dan cinta daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan dengan hadis ini memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, iaitu amalan membaca, memohon agar Nabi SAW diberikan ganjaran yang selayaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amalannya, bacaannya jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Maka lazimkanlah, jadikan sebagai wirid harian kita, paling tidak pun selepas setiap kali solat fardu 5 waktu dibaca sebanyak 3 kali. Jika ada ruang masa lebih, bacalah, amalkanlah sebanyak-banyak mengikut kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan tuan-tuan kita diberikan kekuatan untuk amal dan sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapat kasih dan cinta daripada Nabi SAW serta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan tuan-tuan menjadi asbab kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kehidupan kita kehidupan yang barakah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan akhirat kita dapat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, langsung terus tuan-tuan dekat, hampir, dan masuk syurga bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.